Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar sekalian, kita akan mempelajari tajuk haji. Kita terus dengan pengertian haji dari sudut istilah. Haji ialah mengunjungi Baitullah pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Untuk pengertian haji ini, pelajar-pelajar perlu fokus kepada 4 frasa, iaitu mengunjungi Baitullah, bulan-bulan haji, ibadah tertentu, syarat-syaratnya. Ya, kita perlu menguasai 4 frasa ini untuk membolehkan kita mendapat markah penuh dalam soalan tentang pengertian haji. Ya, seterusnya kita tengok atau teliti bulan-bulan haji. Yang dimaksudkan bulan-bulan haji itu bila? Bulan apa? Iaitu Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah. Ya, tentu pelajar-pelajar akan bertanya, Ustaz atau Ustazah, boleh tak kita lakukan ibadah haji di bulan-bulan yang lain? Contoh bulan Safar ke, bulan Muharram ke? Jawapannya tidak boleh. Hanya kita perlu melakukan ibadah haji pada 3 bulan ini sahaja. Seterusnya, pelajar-pelajar sekalian, kita tengok syarat wajib haji. Syarat wajib haji ada 5. Pertama, Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, istita'ah atau berkuasa. Yang kelima, merdeka. Ya, Islam tidak diwajibkan kepada orang kafir. Baligh, haji tidak diwajibkan kepada kanak-kanak. Berakal, haji tidak diwajibkan kepada orang gila. Istita'ah atau berkuasa, haji tidak diwajibkan kepada orang yang tidak berkuasa. Merdeka, haji tidak diwajibkan kepada hamba. Jelas ya? Ustazah terangkan sedikit secara ringkas bahagian istita'ah ini. Dia kata sihat tubuh badan. Maknanya sihat tubuh badan, tidak ada sakit yang boleh membantut kita melakukan ibadah haji. Cukup perbelanjaan pergi dan balik, jelaslah kan. Kita mesti mempunyai cukup perbelanjaan. Ada duit lah kat sini maksudnya. Kita ada duit perbelanjaan untuk menanggung kita pergi dan balik. Mempunyai nafkah yang mencukupi untuk tanggungan yang ditinggalkan. Kita perlu tinggalkan nafkah ataupun duit kepada keluarga yang ditinggalkan di tanah air, seperti anak ataupun isteri kalau bagi suami. Ya, ibu bapa yang menjadi tanggungan kita juga merupakan wajib kita tinggalkan. Mempunyai kenderaan pergi dan balik. Mempunyai kenderaan di sini ialah kita mampu untuk membayar tiket kapal terbang lah kalau kira sekarang kan. Taklah kata kita perlu ada kapal terbang sendiri ke atau kapal laut sendiri. Tidaklah sebegitu. Maknanya kita mempunyai duit untuk membayar tiket pergi dan balik. Terjamin keselamatan pergi dan balik. Ya, pastikan keselamatan kita terjamin. Jadi di sini adalah urusan tabung haji lah. Ya, dia akan mengkaji lebih dahulu tentang keselamatan jemaah haji Malaysia khususnya, ya, untuk melakukan ibadah haji. Kalau kita kaitkan dengan keadaan sekarang ialah
yang kita tidak selamatnya adalah dari sudut penyakit, iaitu COVID-19. Jadi apabila kita tidak dibenarkan oleh lembaga ataupun tabung haji, maka kita kena akur. Maka sebab kita tidak terjamin keselamatan kita di tanah Makkah. Okey, ada kesempatan masa, merupakan salah satu daripada syarat berkemampuan juga. Izin suami bagi isteri, ini adalah wajib. Isteri wajib mendapat keizinan daripada suami kalau sekiranya ingin menunaikan ibadah haji tanpa suami. Dan bagi seorang perempuan, sama ada isteri ataupun perempuan yang belum berkahwin, perlu ditemani oleh 2 orang mahram atau sekumpulan perempuan yang diyakini dari sudut keimanan dan juga akhlak. Selesai bahagian tajuk istita'ah. Kemudian kita tengok ibadah yang wajib disempurnakan semasa mengerjakan ibadah haji. Di sini dibahagikan kepada 2 keadaan, satu iaitu rukun haji, satu wajib haji. Kita tengok dulu dari sudut pengertian, pengertian rukun haji. Rukun haji ialah amalan yang wajib dilakukan. Jika tertinggal, maka haji tidak sah dan wajib diulang pada masa akan datang. Itu pengertian rukun haji, iaitu amalan yang wajib dilakukan. Jika tertinggal salah satu daripada rukun ini, haji tidak sah atau batal. Apabila batal, kita kena ganti ataupun kena buat semula haji tersebut pada masa-masa akan datang ataupun tahun-tahun akan datang. Kita tengok pula pengertian wajib haji. Wajib haji ialah amalan yang wajib dilakukan. Jika tertinggal salah satu, maka haji tetap sah tetapi dikenakan dam atau denda. Ibadah wajib haji ini ialah wajib dilakukan, tapi kalau kita tertinggal, haji masih sah. Tetapi kita perlu atau wajib membayar dam untuk menampung semula pahala amalan-amalan yang kita tinggal tadi. Haji masih sah, tapi kita kena bayar dam atau denda. Kita tengok satu persatu perkara-perkara rukun haji, kemudian kita tengok juga perkara-perkara wajib haji. Perkara rukun haji ada 6, perkara wajib haji pun ada 6. Kita teliti satu persatu. Kita tengok dulu perkara-perkara rukun haji yang dikatakan apabila kita tertinggal, kita kena haji kita batal dan kita kena ganti balik haji kita pada tahun-tahun berikutnya. Inilah perkara-perkara rukun haji. Pertama, niat mengerjakan haji. Yang kedua, wukuf di padang Arafah. Yang ketiga, tawaf di Kaabah. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, bergunting atau bercukur. Dan yang keenam, tertib. Ustazah ulas secara ringkas satu persatu tadi. Niat mengerjakan haji. Niatnya dalam bahasa Melayu, sahaja aku mengerjakan ibadah haji dan berikhram dengannya kerana Allah Ta'ala. Itu niat mengerjakan haji. Yang kedua, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ni, Arafah adalah satu tempat di Makkah. Kita telah disyaratkan mesti berada. Wukuf tu maksudnya kita berada, berhenti di padang Arafah pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan oleh agama, oleh hukum agama. Yang ketiga, tawaf di Kaabah. Tawaf di Kaabah ni ialah kita mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan. Kaabah ini berada dalam Masjidil Haram. Itu merupakan salah satu daripada rukun haji.
Yang keempat, sa'i. Sa'i ni perbuatan kita. Perbuatan apa? Perbuatan kita berjalan ulang alik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Bukit Safa dan Bukit Marwah ni berada bersebelahan dengan Kaabah. Jadi selepas kita tawaf, kita pun beransur ke Bukit Safa dan kita akan ulang alik bermula daripada Bukit Safa, kita berjalan ke Bukit Marwah, kemudian patah balik dari Bukit Marwah ke Bukit Safa sehinggalah kita habis sebanyak 7 kali. Kita bermula di Bukit Safa, berakhir di Bukit Marwah. Okey. Kemudian yang kelima ialah bergunting atau bercukur. Ya, tentu pelajar-pelajar akan sedikit keliru. Ya, bergunting tu bila pula? Bercukur tu bila pula? Ya, rukun yang kelima ni, bergunting atau bercukur, ini diberi pilihan kepada kaum lelaki. Ya, sama ada dia nak bergunting ataupun dia nak bercukur keseluruhan kepalanya. Itu diberi pilihan kepada kaum lelaki. Kaum perempuan pula hanya kita wajib bergunting sahaja. Jangan sekali-kali kita orang perempuan bercukur. Tak boleh. Ya, maka kita bergunting. Dan bergunting ini dia tak kira lah, kalau orang lelaki pilih bergunting, maka lelaki ke perempuan bergunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Nanti kalau kata nak kupasan lanjut, kena belajar secara berhadapan lah bersama dengan ustaz-ustazah masing-masing, ya. Okey, yang keenam, tertib. Tertib ini sebenarnya perbuatan, tak ada perbuatan, cuma kita lakukan amalan-amalan rukun haji ini secara mengikut urutan. Yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat dan yang kelima. Itu kita dikira tertib. Tak boleh kita buat rukun haji ni, ya, yang dahulu contohnya niat. Kita nak kemudiankan last sekali baru kita nak buat. Kita nak bergunting dululah, senang kita kata. Tak boleh. Dia mesti ikut urutan. Tak boleh kata yang kemudian didahulukan, yang dahulu dikemudiankan. Okey, harap jelas, ya. Okey, seterusnya kita tengok wajib haji. Wajib haji yang dikatakan apabila kita tertinggal haji masih sah tetapi wajib membayar dam. Kita tengok satu persatu. Pertama, berniat di miqat. Yang kedua, bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga, melontar jamrah Aqabah. Yang keempat, bermalam di Mina. Yang kelima, melontar di ketiga-tiga jamrah. Yang keenam, meninggalkan perkara larangan. Kita tengok satu persatu secara ringkas ni. Berniat di miqat. Kita berniat, apa tadi perkataan niat? Sahaja aku mengerjakan ibadah haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Jadi niat ini bila dan di mana? Bila dan di mana itulah dikatakan miqat. Di mana tempat. Okey. Yang kedua, bermalam di Muzdalifah. Kita mesti bermalam di Muzdalifah. Muzdalifah ni adalah nama tempat juga di Makkah yang telah ditetapkan oleh agama kita. Apabila kita mengerjakan haji, maka kita wajib bermalam di Muzdalifah. Bila telah ditetapkan dalam hukum mengerjakan ibadah haji. Okey, nanti kita akan belajar secara detail masing-masing dengan ustaz-ustazah masing-masing lah, ya. Okey, yang ketiga, melontar jamrah Aqabah. Apa pula tu jamrah Aqabah? Jamrah ni adalah tempat melontar yang kita lontar batu tu sebanyak 7 kali, 7 biji batu tu. Di tempat itulah dipanggil jamrah. Jamrah pertama lain namanya, jamrah kedua lain namanya, jamrah ketiga lain namanya. Jamrah ni tempat dia berdekatan. 3 tu berdekatan, ya. Yang last sekali tu barulah jamrah Aqabah, ataupun sekarang ini disebut Jamratul Kubra. Jadi kita melontar situ ada tarikh khusus yang telah ditetapkan. Yang keempat, bermalam di Mina. Juga nama tempat Mina ni. Yang kelima, melontar di ketiga-tiga jamrah.
Kalau tadi satu je jamrah, yang hari yang ni pula, kali yang ni pula ketiga-tiga jamrah. Yang keenam, meninggalkan perkara larangan. Ada perkara-perkara yang larang apabila kita telah berniat haji. Ya, setakat itu dulu. Kita sama-sama teliti tajuk-tajuk yang lain yang masih banyak lagi dalam pendidikan Islam tingkatan 4, khususnya bahagian tajuk haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.